dan puan-puan yang dihormati dan moga kehidupan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Mumtahanah ni surah yang ringkas sebenarnya, hanya 11 ayat. Tapi pengajarannya luar biasa. Pengajarannya adalah tentang kita. Tentang kita, surah ini dimulakan dengan sejarah satu orang sahabat Nabi yang dia bocorkan rahsia ketenteraan semata-mata mendahulukan keluarga. Dia berimpian kalau dibuat macam tu, maka keluarga dia selamat. Tapi Allah tak nak dibuat macam tu. Lalu Allah tegur melalui surah ini. Kenapa kita tak boleh ke rasa simpati dan empati kepada ahli keluarga yang belum peluk Islam? Kita nak semua orang masuk Islam. Kita nak semua orang terlepas daripada azab neraka. Tapi cara bertindak tu bukan seperti mana yang kita nak. Cara bertindak ikut apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kalau nak ahli keluarga kita yang belum masuk Islam untuk masuk Islam, maka tindak tanduk kita janganlah sampai menjadikan perkara yang kita buat itu menjadi fitnah kepada agama. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Jangan sampai tindak tanduk kita ini menjauhkan orang daripada agama. Atau jangan sampai tindak tanduk kita ini merugikan agama. Gitu. So, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Lalu apa perlu dibuat? Apa perlu dibuat untuk menarik perhatian orang-orang kafir, ahli keluarga kita yang belum Islam kepada agama ini? Apa yang perlu dibuat? So, Allah bagi tahu pada sejarah Nabi Ibrahim, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Pada kehidupan Nabi Ibrahim itu ada contoh yang baik. Ada contoh yang baik yang kau boleh ikut. Itu pun kalau kamu mengharapkan redha Allah dan balasan hari akhirat. Oh, rupanya mahu dakwah, mau ajar orang masuk Islam, kena ikut apa yang para Nabi dan Rasul terdahulu buat. Terutamanya, kalau dalam konteks surah Mumtahanah, terutamanya cara dan pendekatan Nabi Ibrahim. So, kenalah belajar seperti mana Nabi Ibrahim buat. Sebab contoh yang Nabi Ibrahim bawa ini, dalam surah ini Allah datangkan 2 ayat. Ayat pertama, ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Contoh Nabi Ibrahim, dan ayat 6 juga merujuk kepada Nabi Ibrahim. Itu pun dengan syarat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. So, untuk dakwah, panggil ahli keluarga kita masuk Islam, panggil ahli keluarga kita untuk sama-sama nak tadabbur, bukan ikut suka kita punya hembus. Sebab kadang mulut kita ni pun sama, puaka dan tak ada insurans. Kita suka keluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Kita suka buat komen dan sindiran keras dan tajam. Akhirnya, menjadikan manusia tak suka dan benci kepada agama kerana perangai kita. Sedangkan apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, terutamanya berkaitan dengan keluarga, Nabi Ibrahim doakan mereka. Nabi Ibrahim terlebih dahulu mendoakan mereka. Walaupun kemudiannya Nabi Ibrahim ditegur. Tapi keluarga kita tidaklah seteruk keluarga Nabi Ibrahim yang ekstrim. Kan? So, jalan dakwah yang terbaik ialah kita tunjukkan akhlak yang baik. Tak kena uswatun hasanah.
suatu peribadi, perbuatan yang mulia. Kita baru sahaja melalui PRN. Dalam banyak-banyak calon. Cuba tengok calon mana yang benar-benar tunjukkan uswatun hasanah. Contoh yang baik. Perbuatannya, perkataannya, cara dia berkempen, cara dia pergi jumpa orang. Tirulah orang tu. Bukan hanya kita melihat, ini parti yang ini, aku sokong parti yang ini. Apapun orang dalam parti itu buat, aku sokong. Itu asabiyah. Kita mencari pemimpin yang baik. Pemimpin yang boleh keluarkan uswatun hasanah, contoh yang baik. Sebab pemimpin yang struggle melawan arus perdana yang penuh dengan caci maki, yang penuh dengan character assassination, susah. So lihatlah peribadi orang yang kita nak pilih. Uswatun hasanah. Contoh yang baik, contoh yang boleh diikut. Sebab kita sama-sama nakkan yarjullah. Kita nak kembali pada Allah. Dan kita khawatir terhadap akhirat kita. Wal yaumal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa yang berpaling? Allah dah tunjuk. Jangan sampai tindak tanduk kita merugikan agama. Allah dah tunjuk uswatun hasanah. Allah dah tunjuk kisah Nabi Ibrahim. Tapi tak semua orang yang masuk telinga kanan simpan di hati. Kebanyakan orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Allah kata siapa yang berpaling, siapa yang tak nak ikut. Siapa tak nak ikut nasihat. Siapa yang nak sihat tapi tak nak dengar nasihat. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Apa maksud tiba-tiba Allah kata dia kaya ni? Allah bagi tahu, Allah tak perlu pun kita. Kalau engkau tak nak ikut apa yang Quran bawa, kalau engkau tak nak ikut nasihat Allah, Allah tak perlu pun kita. Dan ketiadaan kita dalam agama ini tidak pun menjejaskan apa-apa. Tak ada kita dekat dunia ni tak jejaskan apa-apa pun. Kita je perasan kita orang penting. Sedangkan kalau kita tak hadir bertugas, cuti, MC, kerja tetap berjalan seperti biasa. Kalau saya MC daripada Masjid Negara tetap berjalan seperti biasa. Adanya kita, ia menambah boleh membantu orang. Tak adanya kita, tak memberi kesan pun. Kita je perasan yang kita ni penting. So bayangkan kalau Allah kata, wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, ditujukan kepada mitra, sahabat Nabi yang nak selamatkan keluarga dia tu. Islam ke engkau, tak Islam ke engkau, tak merubah apa-apa. Sebab yang rugi engkau sendiri. Kita yang rugi. Quran akan tetap berjalan dan orang akan tetap belajar tentang Quran zaman berzaman. Kita tak ambil peluang, kita yang rugi. Fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. So, perkataan ini sebenarnya sangat ultimatum. Ultimatum. Bentuk pernyataan ultimatum dalam bahasa Melayu. Kata putus dari Allah. Engkau nak ikut, engkau ikut. Engkau tak ikut, terpulang. Allah tak terjejas. Tak terkesan. Begitu. So, asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladhina adaitum minhum mawaddah. Allah kata, kalau kita berusaha untuk jadi contoh yang baik, kalau kita usaha diri kita
Berbeza dengan apa yang dibuat oleh sahabat tu. Apa usaha dia? Dia utus surat pada kaum dia, pada keluarga dia untuk beredar. Dia tak tunjukkan pun contoh yang baik daripada dia. Tapi usaha dia untuk bagi warning pada orang tu. Dengan dia bagi warning, membuka peluang ataupun membongkar rahsia pergerakan tentera Islam, which is membahayakan negara. So Allah kata, dengan engkau buat baik, moga-moga. Dengan engkau buat uswatun hasanah, moga-moga Allah campakkan rasa kasih sayang antara musuh engkau dan kerabatmu. Kalau kita buat baik, kesannya apa? Musuh kita, Allah boleh campakkan kasih sayang pada hati mereka. Katalah saya kenal dengan keluarga Nexum. Okay, saya kenal dengan keluarga Nexum. Tapi saya gaduh dengan Nexum. Tapi saya kenal dengan keluarga dia. Dan dalam tempoh perseteruan tu, Nexum tunjukkan pada saya akhlak yang baik. Kan kata-katanya baik walaupun gaduh, tapi dia tetap tunjukkan akhlak yang baik. Yang asalnya saya nak drag pergaduhan tu melibatkan keluarga dia, tak jadi sebab saya lihat akhlak dia yang baik. So dengan kita berakhlak dengan baik, orang yang dianggap musuh pun Allah boleh campakkan rasa kasih sayang. Wallahu qadir, Allah kata. Allah berkuasa. Allah berkuasa buat macam tu. Allah berkuasa. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah pengampun. Kenapa Allah tutup dengan Allah pengampun? Sebab selama ni kita tak perasan the power of akhlak mahmudah. Kita tak perasan kuasa tindak tanduk yang baik itu boleh menjadikan dunia lebih aman. Malah dalam banyak keadaan, tuan-tuan, kita boleh pula nasihat orang, buat baik berpada-pada, jangan sampai orang pijak kepala. Kenapa kita halang orang berakhlak baik? Kenapa kita halang orang buat baik? Ada orang datang jumpa dengan saya dekat masjid. Kata, Ustaz, saya buat baik. Tapi orang pijak kepala, Ustaz. Saya bagi pinjam orang duit. Kemudian bila sampai tempoh masa saya tuntut hutang saya, dia tak bayar. Sekarang saya terdesak, Ustaz. Tak ada duit nak bayar sewa rumah. Ada lagi tinggal beberapa ratus. Itu yang saya terpaksa datang juga ke Masjid Negara. Tebalkan muka nak minta bantuan. Saya cakap dengan dia, terus buat baik, jangan berhenti. Terus buat baik, jangan berhenti. Sebab yang akan balas kebaikan tu Allah, bukan manusia. Manusia mungkin tak akan hargai kebaikan kita, tapi Allah sering perhati. Dan Allah akan balas kebaikan tu. Dan ambil kesempatan, peluang. Dengan kita buat baik itu, kita gunakan kebaikan tu untuk bertawassul doa pada Allah. Sebab dia kata, Ustaz, saya sampai doa pada Allah, ya Allah, kalau beginilah balasan untuk aku buat baik, aku dapat susah begini. Aku dah bosan dengan hidup. Dia cakap macam tu. Saya cakap, cuba tukar cara anda berdoa. Daripada anda menyalahkan siapa-siapa tentang anda buat baik dan anda dapat balasan yang buruk macam ni. Cuba tukar cara anda berdoa. Tukar begini, ya Allah, kalaulah ada kebaikan dan nilai pahala daripada kebaikan yang aku buat ni, kau berilah apa yang aku nak. Aku bertawassul padamu dengan kebaikan aku. Kan berbeza sikap tu. Yang asalnya kita melihat, aku tak gunalah buat kebaikan pada dia.
sia-sia. Tapi rupanya kebaikan yang kita buat tu boleh dijadikan pemangkin kepada tawassul kita pada Allah. Kan? Jarang kita buat macam tu kan? Mulalah buat. Laksanakanlah, lakukanlah, jangan bertangguh lagi. Banyak kebaikan yang kita buat hari-hari. Ibu masak untuk keluarga dan anak-anak. Suami cari nafkah untuk keluarga dan anak-anak. Anak-anak membantu ibu di rumah. Itu kan kebaikan dan kebaikan. Maka ajarlah anak kita untuk berdoa berdasarkan kebaikan dia. Ya Allah, kalau adalah kebaikan aku menyapu rumah hari ini, maka makbulkanlah doaku. Aku bertawassul padamu. Aku nak jadi anak yang baik, anak yang saleh. Doalah macam tu. Kita jarang dididik, diajar untuk bertawassul dengan kebaikan yang kita buat. Sedangkan perkara itu dibolehkan. Dan itu sebagai supporting document untuk doa kita semakin cepat sampai dan semakin makbul. Kan? Tunggu apa lagi? Buat. Kemudian kita masuk ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Bila kita baca daripada ayat pertama sampai ayat ke-7, seolah-olah nak berkawan dengan orang kafir ni sukar dan susah. Sukar dan susah. Lalu Allah datangkan bentuk undang-undang. Terutamanya para sahabat dahulu, bila dia baca tentang sejarah ini, tentang apa yang dibuat oleh Mitrah, maka mereka mula rasa khawatir dan takut untuk berkawan dengan orang kafir. Tapi rupanya Allah kata apa? Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu. Sekarang ni Allah beri satu undang-undang universal. Undang-undang sejagat. Perhubungan antara orang Islam dan bukan Islam. Perhubungan antara orang Islam dan bukan Islam. Dan di sini, terutamanya di Malaysia, mutakhir ini, hubungan antara orang Islam dan bukan Islam kadang-kala tegang. Kenapa tegang? Sebab orang Islam tak faham. Sebab orang Islam tak faham. Mereka bertindak, orang bukan Islam bertindak macam tu sebab dia tengok perangai kita. Banyak tuan-puan kes mu'allaf yang masuk Islam mengadu. Saya masuk Islam ni Ustaz bukan kerana orang Islam. Tak. Kerana saya baca Quran. Kerana saya lihat nilai universal yang ada dalam Quran. Kalau saya tengok perangai orang Islam, memang saya tak masuk Islam, Ustaz. Tuan-puan, malu kita. Kita rasa kita baik. Sebenarnya kita belum benar baik. Kita sudah ada perjanjian jus soli. Perjanjian damai untuk hidup aman. Mematuhi undang-undang dan perlembagaan. Maka kita perlu buat baik dengan mereka. Ini jenis kafir zimmi dan kafir mu'ahad. Zimmi, kafir, orang-orang kafir yang jinak. Mu'ahad yang sudah ada perjanjian. Zimmi orang kafir yang minta perlindungan dari negara Islam dan mereka bayar cukai. Zimmi maksudnya perlindungan. Manakala mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam. Seperti orang-orang kafir yang ada dalam negara kita. Mereka sudah lama buat perjanjian dan mereka merupakan rakyat dalam negara ini. Mereka bertindak seperti mana mereka bertindak sekarang kerana mereka sudah lama tertindas. Mereka sudah lama tertindas. Tertindas bagaimana? Kita kan suka guna kabel.
Keputusan cukup-cukup makan, dapat masuk you. Habis orang sebelah sana tu, yang tak ada keistimewaan Bumi Putra, tengok saja. Orang pun nak juga dapat peluang semacam tu. Peluang sama tinggi dan sama besar. Kan? Sebab kita sama-sama rakyat Malaysia. Berilah peluang, jika tidak, mereka akan merancang hanya untuk memajukan bangsa mereka. Suatu ada persefahaman dalam bentuk apa? Untuk dapatkan hartanah di negara ni. Rumah. Sebab mereka sudah begitu lama menyimpan. Tuan-puan, ada pihak-pihak dalam negara kita ni, jabatan-jabatan dalam negara kita ni, juga dalam bentuk begitu, sudah lama tertindas. Dan akhirnya mereka simpan satu bentuk dendam yang takkan surut-surut sampai bila-bila. Wow, tuan-puan. Satu Allah sebut sampai 2 kali, uswatun hasanah. Bila anda ada kuasa, tunjuklah uswatun hasanah, akhlak yang baik. Saya bagi contoh macam ni. Orang rumah saya, dia kerja dekat line-line perundangan. So mereka yang berada di line-line perundangan ni terbagi pada 2 bahagian. Bahagian pertama bahagian kehakiman, bahagian kedua bahagian peguam yang bawa kes. Satu yang dengar kes, satu yang bawa kes. So bila jadi hakim, hakim ni dia adalah orang yang paling berkuasa dalam dia punya court. Orang nak dengar keputusan dia. Jadi bila dia jadi hakim, dia berada di atas bench. Yang datang di bawah ni peguam. Peguam ni dia bawa kes, dia deliver. Sama ada dia menyokong kerajaan atau dia bawa kes untuk klien dia. Dan peguam yang hadir ni, kalau ikut grade jawatan, ada kalanya sama je dengan hakim di atas. Ada kalanya sama je dengan hakim di atas. Kalau yang bawa kes ni 41, boleh jadi hakim ataupun magistrate 41. Yang bawa ni grade 44, di atas tu pun 44. Kadang yang bawa di bawah ni 52, di atas tu boleh jadi 44 atau 48. Lebih rendah grade-nya. Tapi kerana dia hakim, yang di bawah ni kena akur. Apa arahan hakim? Nak cepatkan ke, nak lambatkan ke, nak tangguh dulu ke, ikut hakim nak buat apa. Dan kebanyakan waktunya, hakim bila dia dapat kuasa, dia buat keputusan mengikut kadar pertimbangan dia, tanpa mempertimbangkan keperluan orang bawah. Maka orang yang di bawah ni, AGC, Jabatan Peguam Negara, sudah lama menyimpan sesuatu terhadap hakim-hakim ni. Lebih-lebih lagi, hakim-hakim yang sudah berada di atas, hakim Mahkamah Persekutuan yang macam-macam perangai. Dan kemudian, pihak berkepentingan antara mahkamah dan jabatan peguam buat keputusan. Okey, untuk meredakan keadaan tu, kita kena buat cross. Apa maksud cross? Ada hakim kalau naik pangkat, masuk perlu bertugas jadi peguam. Ada peguam kalau naik pangkat, cross, boleh jadi hakim. So, bila cross macam ini, yang sebelum ni jadi hakim, teruk dibuli di Jabatan Peguam Negara. Kuncinya apa?
setiap yang berkuasa gagal tunjuk uswatun hasanah. Negara kita jadi kacau bilau sebab ada pihak yang rasa dia tak dapat layanan yang sewajarnya. Kan? Dia tak dapat privilege yang sama. Ya, memang tak boleh dapat privilege yang sama, tapi sekurang-kurangnya berilah ruang dan peluang. Berbaik-baiklah. Kita nak keamanan dan kestabilan, bukan rasa dendam yang membara dalam hati. Dan Allah kata tak salah untuk kau berbuat baik, berlaku adil kepada kafir zimmi ni, orang yang tidak memerangi kamu kerana agama. Malah orang tu walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak pun mengeluarkan kamu, menghalau kamu dari kampung halaman. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Tunjukkanlah keadilan. Tunjukkanlah yang kita ni boleh berlaku adil. Allah sangat suka orang-orang yang berlaku adil. Boleh share kuliah ustaz yang bertawasul dengan kebaikan? Maaf, saya pelajar baru. Oh, kalau pelajar baru, minta tolong jolokkan ya. Kan? Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah, tolong pujukkan. Tak apa, nanti ada orang yang boleh sharekan. Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu, berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Kata tuan puan, kalau kita punya perjuangan hidup ni hanya untuk memenangkan satu pihak, lambat laun pihak lagi satu akan terasa. Dan mereka akan bangkit untuk menolak. Boleh keluar ke stesen minyak, jangan bawa handphone, nanti takut terbakar. So, berbuat baik, berlaku adil lah pada mereka. Allah menggunakan perkataan tabarruhum. Tabarruhum, kata akar dia barara. Birru. Maksudnya baik, jujur, benar, cakap dengan baik, belas kasihan, beri, terima hadiah. Semua ni kita buat kepada non-Muslim, tak ada masalah pun. Benar-benar buat baik. Dan ramai non-Muslim yang sangat jujur. Sangat jujur. Tuan-puan, saya pernah, ini pengalaman pribadi. Saya pernah buat transaksi jual beli sesuatu dengan non-Muslim banyak kali. Dan antara momen yang saya pernah ingat, kan kita bila kita transfer duit, ada kalanya kita guna IBG. IBG ni apa? Dia dihantar tapi esok hari. Dan sekarang ni ada sistem duit now. Kita klik terus dapat. Saya tersilap hantar duit, jumlahnya tidak sedikit, lewat 1 hari. So yang penjual, dia kata, alamak, why you use IBG? Lepas tu saya minta maaf, saya kata salah saya, tak apalah. Duit masuk, I trust you, you transfer lah apa yang patut saya dapat. Okey, dia kata, saya akan tolong cek tengah malam ni, esok pagi dan tengah hari. Kalau duit masuk, saya akan transfer pada you secepat mungkin. Pembelian bertangguh ni menakutkan tuan-puan. Kita tak tahu siapa dia, latar belakang dia. Lalu online, transaksi lalu online. Saya dah transfer, tapi barang tak dapat. So macam-macam bermain ni, macam-macam bermain. Takut dia lari ke, takut kena scam ke, takut kena tipu ke. Dan ternyata tengah hari esoknya, orang tu yang mesej bagi tahu,
Saya sudah transfer barang yang you patut dapat dan saya dah dapat duit yang you hantar. Tuan-tuan, berbanding bangsa kita tidaklah memburukkan, tapi pengalaman-pengalaman yang lalu menunjukkan sebaliknya. Kan? Kita patut tunjuk akhlak yang baik sebab kita dapat Quran. Kita ada contoh yang baik daripada Nabi dan Rasul. Kita patut tunjuk akhlak yang baik kepada orang bukan Islam. Bukan benci mereka, bukan pandang rendah mereka, bukan gaduh dengan mereka. Allah ajar kita berlaku adil. Tahukah anda bahawa agama Islam diterima oleh masyarakat Arab di Mekah dan Madinah kerana prinsip keadilan. Mereka nampak orang-orang Islam ni adil. Bukan sebab bila baca Quran, dia rasa kagum, rasa mukjizat Quran tu. Dia nampak akhlak orang Islam ni adil. Tahukah anda bahawa Bani Israel di zaman Fir'aun menjadi tempat kepada penduduk Mesir untuk simpan barang-barang kemas. Sebab orang beriman dalam kalangan Bani Israel pada waktu itu sangat jujur dan adil. Orang beriman kot. Sebab tu kita tidak terkejut bagaimana mereka boleh dapat barang kemas, emas yang banyak sehingga boleh hasilkan lembu, samiri. Mana diorang dapat emas tu? Emas itulah yang disimpan, diamanahkan oleh penduduk Mesir, suruh diorang simpan. Dan bila Nabi Musa kata, jom kita keluar, Allah arahkan kita keluar dari bumi Mesir, diorang bawa sekali emas tu sebab rasa tanggungjawab, rasa amanah. Ini kalau aku tinggalkan, hilang. Aku bawa sekali. Patut kita ni lebih jujur. Ni aku tengah cakap tentang diri aku dah ni. Kita patut lebih berakhlak, lebih baik. Gitu berlaku adil. Ada contoh dalam kalangan sahabat. Salah seorang isteri Abu Bakar. Namanya Qutailah. Binti Abdul Uzza. Isteri Abu Bakar ni dia tak nak masuk Islam. Dan dia tak berhijrah ikut suami dia ke Madinah. Rupanya ada isteri Abu Bakar yang tak masuk Islam dan tak berhijrah ikut ke Madinah. Tak. Lalu selepas perjanjian Hudaibiyah, kan dah boleh berhubung antara Mekah dan Madinah, gencatan senjata 10 tahun. Maka Qutailah datang melawat anak dia Asma dekat Madinah. Qutailah datang melawat anak dia dekat Madinah. Dan ada riwayat yang kata Qutailah diceraikan oleh Abu Bakar. Dan Asma bukanlah kakak satu ibu dengan Aisyah. Kerana dia dari ibu yang lain. So, ni mak dia yang musyrik, yang tak Islam, nak datang jumpa anak dekat Madinah. Nak datang jumpa Asma. Asalnya Asma tak nak jumpa dengan ibu dia. Tak nak jumpa dengan ibu dia. So, kalau kita baca surah Baqarah, kan surah Taubah, tentang perangi orang kafir di mana sahaja. Asma, dia tak nak jumpa ibu dia sebab ada ayat yang melarang berhubungan dengan orang kafir. Asma sampai ke tahap tak buka pintu. Tak bagi mak dia masuk. So, apa yang berlaku ialah, kemudian Asma pergi bertanya dengan Nabi, bolehkah dia layan ibu dia? Tu.
para sahabat, sahabiah, sebelum buat apa-apa dia tanya Nabi, boleh ke tak? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, Asma, engkau boleh layan ibu itu sebagai seorang anak. Kerana walaupun bukan Muslim, namun ibunya tidaklah menentang Islam. Maka barulah Asma bertemu, berjumpa dengan ibunya. Kan daripada Asma binti Abu Bakar yang menceritakan, ibuku datang sedangkan dia masih dalam keadaan musyrik di masa terjadinya perjanjian damai Hudaibiyah dengan orang-orang Quraisy. Maka aku datang kepada Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang ingin berhubungan dengan diriku. Bolehkah aku berhubungan dengannya? Nabi bersabda, ya, bersilaturahmilah kepada ibumu. Gitu. So ada pendapat peristiwa ini, kerana peristiwa itulah ayat 8 ni turun. Allah tidak melarang daripada kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu. So kalau nak negara kita ni aman dan makmur, maka kita kena berbaik-baik dengan semua orang. Berbaik-baik dengan semua orang. Jangan ada ni buruk sangka. Jangan ada buruk sangka. Jangan layan gesaan-gesaan. Ini semua Cina. Ini semua India. Jangan ada jangan layan gesaan-gesaan macam tu. Kita teruskan dan tetap buat baik pada siapa pun. Walaupun kadang-kala kita dilempar tahi. Terus buat baik sebab kita tahu kebaikan yang kita buat tidak pernah merugikan diri kita. Allah akan nilai kebaikan itu. Dan Allah kata, innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Cuma maksud adil ni macam mana? Kita boleh berkawan baik, tapi bukan rapat. Berkawan rapat hanya dengan orang mukmin. Berkawan baik, kawan biasa kepada non-Muslim. Gitu. Tak sama hubungan kita dengan orang Islam, dengan orang bukan Islam. Tak sama. Kawan baik, biasa boleh. Tapi yang rapat dengan orang mukmin. Kita tidak boleh jadikan mereka orang kepercayaan. Pernah terjadi seorang governor mengambil orang kafir sebagai pembantu. Bila Umar tahu, beliau sangat marah dan arahkan governor itu kepada pembantunya. Gitu. Sebab tu jawatan-jawatan tak wajar diberikan kepada orang yang tidak beriman. Kita pernah so innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat mengasihi kepada orang-orang yang berlaku adil. Allah sangat cinta, yuhibbu, cinta kepada orang yang berlaku adil. Begitu. Kemudian, innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid-din. Apa yang dilarang dan ditegah oleh Allah ialah kamu menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu. Allah larang kita berbaik kepada orang yang memusuhi. Qatalukum, yang memerangi kamu fid-din, kerana gaya hidup kamu. Ada juga jenis pelampau. Dalam kalangan kita, masyarakat Melayu, ada yang melampau
dalam kalangan masyarakat mereka pun ada pelampau. So dengan pelampau-pelampau ni, janganlah buat baik. Dia perangi kita, dia nak keluarkan kita dari kampung halaman, dia buat onar, buat perjanjian rahsia, bantu pula orang lain untuk usir kamu. Maka siapa yang menjadikan mereka teman rapat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Tuan-puan, ada dalam kalangan orang-orang kita ni, orang-orang Melayu ni yang bersikap sanggup menggadaikan agama hanya kerana nak diterima dalam kalangan masyarakat yang non-Muslim. Contohnya, berapa ramai orang Melayu yang setuju dengan Oktoberfest? Tidak sedikit. Sedangkan Oktoberfest bukannya adat budaya kita. Kenapa perlu disambut, beria-ia, dirayakan dan diraikan? Oktoberfest ni, orang Jerman yang sambut. Tak ada kaitan dengan kita. Sebelum tu, Oktoberfest tu apa? Yang pesta minum-minuman keras tu. Bulan Oktober. Apa kaitan kita nak merayakannya? Ada pula orang Melayu sokong. Ada. So bentuk macam itulah yang merosakkan umat. Janganlah ikut. Jangan ikut. Larangan dalam ayat ni supaya tidak berbaik dengan mereka. Tak berbaik. Akan tetapi dia bukanlah menolak kita untuk berlaku adil pada mereka. Kita tetap perlu berlaku adil walau terhadap musuh. Tapi nama nak berbaik, tidak. Macam tu. Akhrajukum min diyarikum, mengusir kamu dari negeri kamu. Kan asalnya Pulau Pinang tu, ramai Melayu. Dia sengaja buat rumah mahal-mahal supaya orang Melayu tak dapat nak beli. Dikeluarkan kita daripada negeri kita. Cuba sekarang nak dapatkan balik. Punya susah. Kan? Wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum. Dan dia pula bantu orang lain. Kalau dalam konteks ini siapa? Orang-orang munafik bantu orang Yahudi untuk mengeluarkan orang Islam dari Madinah. Atau orang Yahudi bantu orang munafik untuk keluarkan orang Islam dari Madinah. Kalau mereka tidak usir pun mereka akan bantu pihak lain untuk mengusir umat Islam. Cuba tengok Britain yang masukkan bangsa Yahudi ke Palestin satu ketika dulu. Perjanjian 1917. Mereka tak duduk kat situ. Orang British tak duduk kat situ. Tapi dia bantu masukkan orang Yahudi ke dalam Palestin. Akhirnya apa berlaku pada Palestin? Sampai hari ini, merempat di negara sendiri. Merempat di negara sendiri. Bermula dengan deklarasi Balfour yang menyokong pindahan secara besar-besaran Yahudi ke Palestin di bawah naungan British. Dan menariknya tuan-puan, kita masih lagi mengekalkan nama-nama tempat dalam negara kita ni dengan nama penjajah tu tanpa rasa bersalah. Butterworth tetap Butterworth. Kan? Apa lagi nama-nama asing? Kalis Castle, Famosa, semua nama penjajah. Kita tetap kekalkan nama mereka. Why? Kenapa? Kan? Georgetown.
Baru-baru ni di tempat saya 2 calon, Cina dan Melayu. Jika kita pilih Cina, kalau macam ni boleh ke? Adakah termasuk juga menjadi teman rapat? Tentang calon, kita pilih Melayu ke Cina, dekat Dewan Undangan Negeri, yang paling penting calon paling utama tu, calon Menteri Besar, calon Perdana Menteri. Itu yang paling penting. Kalau yang di bawah-bawah, tak apa. Kita nilai mengikut keupayaan dia buat kerja. Tapi yang paling penting, paling tinggi, paling atas, dia yang menentukan dasar. Nah, begitu. Dan antawallauhum, menjadikan sebagai kawanmu. Orang-orang yang menjadi musuh Islam tu adalah orang yang Allah larang untuk berkawan dengan mereka. Jangan ada hubungan baik. Sebaliknya, mereka perlu disekat mengikut undang-undang yang sepatutnya. Sebab dia menunjukkan sifat agresif pada orang beriman. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang jadikan mereka kawan, itulah jenis orang-orang yang zalim. Itulah jenis orang-orang yang zalim. So, kita dah sampai dekat penghujung. Ada lagi 2 ayat. Ayat 10 dia sampai ayat 13. Kita dah semakin sampai ke penghujung. Cuma ayat 10 ini panjang sikit. Panjang sikit. Sebab selalunya bila berkaitan dengan hubungan orang kafir ini, dia tidak ada juga berkaitan dengan nak kahwinlah dengan orang tu, nak kahwinlah dengan orang ni. So nanti ayat 10 ada tentang isu perkahwinan. Boleh ke kahwin dengan orang non-Muslim, dengan ahli kitab dan sebagainya. So untuk itu kita jumpa next week. Kita jumpa next week. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Kot ada yang nak bertanya, ada sebarang kemusykilan, boleh buka soalannya Ustaz? Boleh. Sila. Okey, sila Ustaz buka soalan ya. Bagi yang nak berkaitan sebarang kemusykilan, silakan. Ada yang bertanya pada Puan Nur Farhana. Assalamualaikum Ustaz. Baru ini di tempat saya 2 calon, iaitu Cina dan Melayu. Jika kita pilih Cina, kalau macam ni boleh ke? Adakah termasuk juga menjadi kata merapat? Soalan dia. Okey, untuk jadi wakil, sebaiknya kita pilih orang beriman. Untuk jadi wakil, sebaiknya kita pilih orang beriman. Tapi kita sendiri tahu dan dapat maklumat-maklumat tentang wakil yang kita nak pilih ni. Ada kalinya orang tu nama dia Islam tapi tak beriman pun. Akhlaknya buruk dan macam-macam. Kita boleh tahu latar belakang calon dekat tempat kita. Dia selalu tenggelam timbul ke, dia selalu ada ke. Dan untuk itu, kita wajar serahkan orang yang tahu buat kerja. Wajar serahkan kepada orang yang tahu buat kerja. Cumanya, pertimbangan paling utama ialah adakah dia mampu berlaku adil. Sebab kalau orang beriman, lambat laun, dia tetap akan nak kembali pada Tuhan. Dia tetap ada rasa dan kesaan untuk bertaubat dan kembali pada Tuhan. Tapi kalau orang tidak beriman, apa pengharapan kita untuk dia kekal jujur, kekal terpandu? Malah, kalau pemimpin beriman,
Dia terkandung dalam doa kita. Tapi yang tidak beriman, kita boleh ke doakan dia? Kita hanya boleh doakan dia dapat hidayah. Kita tak boleh doakan dia untuk dapat pengampunan. Kan? Ayat 4, kisah Nabi Ibrahim. Allah tegur Nabi Ibrahim, doakan bapa dia yang tak beriman. So, pertimbangan-pertimbangan itulah yang kita perlu buat. Dia bukan sekadar dunia, tapi nun sampai ke akhirat. So, kita akan ditanya dan diminta tanggungjawab. Kenapa pilih? Kenapa buat keputusan tu? Macam-macam lagi. Dan kita harap agar kita semua boleh menganjakkan kaki bila berhadapan dengan Allah dan kita menerima hisab yasirah. Cari hisab yang ringan, mudah dan cepat. Wallahu a'lam. Okey, baik. Saya setakat itu saja soalan dari Jemaah Ustaz, dan alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz Muhammad Nazri. Ya, demikianlah penjelasan atas perkongsian ilmu dari tadabbur surah Al-Mumtahanah itu dan ayat 7 hingga 8 ya, mengenai hubungan antara orang Islam dan orang kafir yang tidak memusuhi Islam adalah tidak dilarang. Ya, tidak ada larangan bagi umat Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim sekalipun selama mereka ini tidak mengajak kepada penyimpangan dan kemaksiatan atau hal-hal yang dapat merosakkan akidah. Dan semoga ianya memberi kefahaman dan dapat kita mengambil ibrah darinya. Dan insya-Allah semoga dalam kesempatan kita ada sambungan lagi tadabbur yang akan datang, dan seterusnya kita ada lagi kuliah duha pada pukul 8.35 sebentar lagi. Dan Ustaz, kita tutup dulu, tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jangan lupa sarapan. Waalaikumsalam. Ya, belum sarapan lagi Ustaz, tengok Ustaz mengunyah tu rasa macam ya Allah, lagi lapar saya dibuatnya. Ustaz ni memang saja tahu, saja je tahu Malam tunjuk-tunjuk hari pula makanan. Tak patut betul Ustaz ni, aduh hai.